Salam sejahtera Malaysia. Headline paling seronok, MPPN beralih sokong PM10. Itu sebenarnya secara sukarela. Lepas itu apa lagi? Headline seterusnya yang tiba-tiba muncul, tiada lagi ahli Parlimen Bersatu akan sokong PM. Tapi itu 23 November. Tapi ingatkah kamu, setelah dikeluarkan kenyataan itu bahwa tiada lagi yang akan sokong PM, tak lama selepas itu, berapa hari selepas itu, terus 3 orang terus 3 orang. Okey, kita mau ulas nih. MPPN sokong PM10, PM Anwar secara sukarela dan tiada paksaan. Saya setuju, sebab semua kenyataan diorang itu adalah kenyataan mereka kata mereka secara sukarela, tidak ada paksaan dan tidak ada apa-apa habuan yang dijanjikan, tidak ada unsur rasuah, tiada. Yang mereka mahu adalah mereka mahu supaya mereka dapat buat kerja untuk rakyat. Satu lagi, di dalam artikel yang saya baca itu, kalau saya tak silap baca lah, kamu boleh baca di Sinar Harian, Sinar Premium punya. Dia kata dalam tulisan itu, sama ada selepas ini ada lagi yang akan sokong PM, itu bukan paksaan juga. Kenyataan itu membuatkan saya tertanya-tanya, ada lagi kah yang akan sokong Perdana Menteri? Selalu yang berlaku, semakin meroyan Perikatan Nasional, semakin mereka menafikan, semakin mereka beria-ia sangat menjatuhkan Perdana Menteri itu Seri Anwar Ibrahim. Dan tentu juga hampir sesegera secepat yang tak dijangka oleh Muhyiddin Yassin dan Hadi Awang. Dan tentu juga lah ada orang buat kenyataan sekarang bukan keluar lagi. Dan tentu juga lah mengumumkan bahawa mereka mahu menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Paling seronok kalau saya masih ingat, MP dari Bukit Gantang, paling berani. Dia menyatakan sokongan, tahu, bukan di sidang media, tapi di mana? Di Dewan Rakyat. Nasib baik waktu itu Hadi Awang dengan Muhyiddin Yassin tak kena stroke, tak kena tekanan darah tinggi ke, heart attack ke. Iyalah, siapa sangka mereka nafikan, tiba-tiba keluar. Tiba-tiba tarik sokongan daripada Perikatan Nasional. Memang padu. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, satu lagi headline yang menarik perhatian saya ialah lebih 10 MP kerajaan bakal sokong PM. Itu 2 Disember 2023. Sampailah ni dah berapa hari bulan? Dah sebulan ni. Dah sebulan tak jadi-jadi pun 10 orang MP tu. Lebih 10. Kalau lebih 10, katakanlah 20 pun yang sokong Perikatan Nasional, Perdana Menteri tetap Datuk Seri Anwar Ibrahim tahu. Kecuali kamu silap mengira matematik lah. 20 tambah 69 baru 89. Yang diperlukan adalah 112. Jadi sekurang-kurangnya Perikatan Nasional Hadi Awang perlu pikat, perlu pujuk 43 orang. Tapi mana dia bawa pujuk 43? Kalau semua UMNO sokong Perikatan Nasional pun, termasuk Said Hamidi, berapa? 29 kah? 30? Cakap je lah 30. Kalau 30 pun 30 campur 69, baru 99. Belum cukup lagi, jauh dari cukup lagi. Perlu ada 13 orang lagi. Dari mana mau cari itu? Mau pujuk apa? Bebas. Campur dengan bebas pun belum cukup lagi. Kecuali GPS
dan GRS Sabah Sarawak buat keputusan untuk sokong kerajaan lah. Sokong Perikatan Nasional. Itu pun memang sudah dinyatakan pendirian GPS dan juga GRS tidak akan sokong Perikatan Nasional. Tambah-tambah. Salam sejahtera Malaysia. Susah juga fikir logik akal. Bagaimana boleh jadi logik cerita tukar kerajaan? Kalau hampa setuju, hampa boleh komen. Pas jalan hampa nak tulislah palui kah, babal kah, tak erti matematik kah, gagal mat kah, ulang balik sekolah darjah 2 kah. Sebab ini matematik ringkas. Susah juga fikir logik cerita tukar kerajaan ni. Macam mana boleh jadi logik? Tak ada kelogikan langsung. Tak ada kelogikan langsung. Cerita mau menjatuhkan kerajaan nampaknya terus menjadi bualan dan diperkatakan di mana-mana. Di sebalik khayalan langka Dubai, terbukti telah tersadai di laluan angan-angan. Ini tak akan terjadi punyalah. Tak akan terjadi punya. Sanusi punya cakap tu, ada satu artikel lu paling syok saya nampak tajuk dia. Antara banyak-banyak Sanusi yang paling tak boleh pakai. Dia punya ulasan itu, aduh. Mentang-mentang untuk berkhayal dan berilusi tak perlu bayar sebarang yuran, suka-suka hati saja mereka mengoptimumkannya, mengguna pakai khayalan itu. Kononnya masih ada lagi langkah lain akan digerakkan selepas ini bagi menjatuhkan kerajaan. Aduh, kadangkala sukar juga untuk memikirkan logiknya akal cerita tukar kerajaan ini. Kerana jumlah ahli parlimen PN yang mewakili blok pembangkang sekarang ini bukannya semakin bertambah, malah makin berkurang ya, makin berkurang. Dulu ada 74. Daripada 74 ahli parlimen yang ada sebelum ini, sekarang ini tahu tak tinggal berapa? Kamu tahukah tinggal berapa sekarang? Tinggal 69. Tinggal 69 saja lagi MP yang masih menyokong Perikatan Nasional. Yang lainnya sudah mengisytiharkan secara rasmi menyokong kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hanya tinggal 69 orang saja lagi setelah 5 daripadanya telah mengisytiharkan sebagai sokongan terbuka kepada kerajaan. Itu belum cakap-cakap lagi yang kita dengar-dengar yang mungkin ada beberapa lagi. Itu belum tahu lagi. Dan sekarang tinggal 69. Kalau daripada 74 tiba-tiba jadi 84 atau 90, barangkali bolehlah bersambung jumlah sel-sel otak. Kalau dari 74 ke dari 74 tiba-tiba jadi 84, yaitu 10 orang, atau 90 orang, yaitu 16 orang, barangkali bolehlah bersambung sel-sel otak untuk menerima logik kerajaan boleh bertukar tangan. Tapi selain daripada itu langsung tak logik. Ini tidak. Jumlah mereka mainkan makin kurang, tetapi nafsu ingin menjatuhkan kerajaan makin meninggi, seolah-olah esok hari pokok pisang hendak ditumbangkan. Ingatlah, nafsu lelaki ingin beristri lebih saja yang sentiasa tinggi, walaupun hakikatnya mereka takut bini. Rupa-rupanya nafsu mau menjatuhkan kerajaan sudah merampas kedudukan di tempat pertama. Menjatuhkan kerajaan pada hakikatnya bukanlah suatu kesalahan. Selain melalui pilihan raya, ada cara lain yang dibenarkan, ialah dengan cara menarik sokongan. Cuma yang ingin diketahui, daripada 153 ahli parlimen yang sedia ada yang menyokong kerajaan, siapa di antara mereka yang mahu menarik sokongan? Yang mahu menarik sokongan, sekurang-kurangnya berapa ya? Untuk dapat 112, sekurang-kurangnya mesti ada 30 lebih. 30 lebih dari 69. Belum lagi itu 30. Kalau 30 baru 99 perlu lagi 13 orang.
Jadi mesti ada 43 orang. Mesti ada 43 orang yang sanggup untuk tarik sokongan dan sokong Perikatan Nasional Hadi Awang Muhyiddin Yassin. Jadi siapa lah sebenarnya? Ini hayalan, betul-betul hayalan. Gila bayang nih. Untuk tubuh kerajaan perlu ada sekurang-kurangnya 112 sokongan daripada ahli parlimen. Dengan PN hanya ada lagi tinggal 69 ahli parlimen. Bermakna jumlah yang diperlukan untuk menjadikan khayalan ini menjadi kenyataan, memungkinkan wujudnya sebuah kerajaan yang baru, rampasan kuasa, ialah dengan 43 orang. 43 orang, aduh. Artinya dalam hal ini, jika ingin menjatuhkan kerajaan, PN kena menarik 43 daripada 153 ahli parlimen yang sekarang menyokong kerajaan. Coba congak-congak, kiralah matematik darjah 2. Cubalah kira matematik darjah 2. Boleh dapat ke? Boleh dapatkah? Sebab itu, jika mahu menjatuhkan kerajaan, ia bukanlah satu kerja main-main. Janganlah syok sendiri. Jangan juga memberi harapan palsu kepada penyokong yang tertunggu-tunggu. Kalau nak jatuhkan kerajaan, jatuhkanlah betul-betul sehingga ia benar-benar jatuh dan menjadi kenyataan. Kadang-kadang ada yang seronok. Ada seronoknya juga melihat kerajaan jatuh dan bertukar ganti ini. Setidak-tidaknya ada yang kembali kenal rumput di bumi, dan tidaklah mereka memanjang mendongak ke langit saja. Jika serius ingin menjatuhkan kerajaan, lihatlah bagaimana UMNO melakukannya kepada Muhyiddin Yassin sebelum ini. Umum tarik sokongan dan Presiden Bersatu itu terus letak jawatan sebagai Perdana Menteri. Buat apa bersembunyi-sembunyi pendirian? Duduk macam menyokong kerajaan, tapi sebenarnya hati ingin menjatuhkan kerajaan. Lagi pula, menarik sokongan bukanlah suatu kesalahan dari segi akta lompat parti. Sebagaimana ahli parlimen blok pembangkang juga tidak melakukan kesalahan apabila mengumumkan sokongan kepada kerajaan. Satu lagi cara, buatlah sidang akbar seperti mana dilakukan Anwar Ibrahim, dengan menyatakan sudah memiliki jumlah sokongan mencukupi untuk mengambil alih kerajaan, serta surat untuk menghadap terus diutus kepada Istana Negara. Asik sibuk dengan langkah itulah, langkah inilah. Malangnya selangkah pun tidak melangkah kemana-mana. Akhirnya hanya kerja buang masa. Jikapun tidak seperti ungkapan popular mendiang sami value. Ini semua kerja orang gila. Okey, so tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, Siti ada mau tanya. apa dia mau tanya? Nanti tunggu sekejap. Okey, jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, ini memang satu kerja yang tak masuk akal langsung. Memang tak logik. Memang kerja gila. Khayalan, ilusi yang bodoh-bodoh belaka. Tujuan tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.